Baik, kita mulai dengan ahli sufi awal, ahli sufi keempat. Tentang manusia. Manusia ini ada 4 bahagian. Hati ataupun hati batin, iaitu minda. Roh, nyawa dan jasad. 4. Hati ataupun minda batin, roh, nyawa dan jasad. Dan kita boleh tengok dari gambar ini, nampak tu. Hati, roh, jasad dan nyawa. Kalau awak selalu tanya bagaimana rupa roh, tengok tu. Itulah rupa roh tu. Sama dengan yang tidur. Cuma roh tu dia macam bayangan. Tapi rupa sama. Yang tidur dengan yang ini pakaian pun sama. Cuma roh tu macam bayangan. Bayangan. Sama. Jadi orang tanya, Ustaz, roh macam mana rupa? Itu dia, sama. Keadaan manusia semasa jaga. Tempat roh ni dekat dengan jantung. Mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan jantung. Dekat dengan jantung. Jadi bila kita bangun tidur, roh kita berkembang. Dia berkembang. Roh ni kecil, mikro, kecil. Tapi dia boleh berkembang. Bila kita bangun tidur, dia berkembang dan dia bercantum dengan minda kita. Dengan roh itu ada tenaga. Bila roh tu berkembang, tenaga tu berkembang dan bila bercantum dengan minda kita, maka minda kita akan menjadi pilot ataupun komander dan dia menerajui roh kita. Itu pasal Nabi Isa berkata, sesudah roh dan minda bersatu menjadi jiwa, mereka menguruskan hidup kita. Dia menguruskan hidup kita. Itu dia kan, kita tengok roh kita, jiwa. Jadi bila kita roh bersatu dengan minda kita, maka dia menjadi jiwa. Kan? Dan jiwa ini yang Allah pegang semasa kita tidur. Iaitu Allah megang jiwa orang yang sebelum mati di waktu tidurnya. Dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang itu. Jadi bila kita bangun tidur, dia melepaskan jiwa kita, itu roh dan minda kita. Minda kita akan balik kepada kita punya akal dan roh kita akan balik dekat dada kita. Kan? Dan roh ni bila dia berkembang, dia akan bersatu dengan minda kita. Maka kita, minda kita dah boleh mengurus hidup kita. Itu pasal dikata oleh Nabi Isa, sesudah roh dan minda bersatu, mereka menguruskan hidup kita. Jadi roh itu berkembang, bersatu dengan minda. Minda ni pilot, roh ini pesawat. Maka sudah beroperasi. Tetapi kadang-kali bila Allah lepaskan kita tidur, lepaskan kita punya tenaga, ada roh kita berkembang sebelum roh kita bersatu dengan minda kita, syaitan sudah duduk atas badan kita. Dia blok. Maka terjadilah perkara ini. Sleep paralysis atau tertekan. Itu kita menjerit, tolong, orang tak dengar. Pasal yang menjerit minda. Dan badan tak boleh bergerak kerana roh tidak bercantum dengan jiwa, dengan minda kita. So, roh bercantum dengan minda kita menjadi jiwa, kita tak boleh bergerak. Tapi bila roh berkembang tidak bercantum dengan jiwa kita, minda kita, itu pilot. Jadi pesawat tak boleh kontak pilot, pesawat itu tak boleh bergerak. Jadi badan ni tak boleh bergerak kerana kita tidak dapat bercantum dengan roh kita, tidak dapat bercantum dengan minda kita. Jadi terjadi
sleeping paralysis. Jadi ingat balik, bila kita tidur, roh kita mengecut kembali menjadi kecil, duduk di dekat hulu hati sini. Bila kita bangun, roh kita berkembang seluruh badan dan bercantum dengan mindah kita. Dan mindah kita akan menjadi pilot bagi roh kita. Dan kita dah boleh mengurus hidup kita. Tapi kalau roh kita tidak dapat bercantum dengan mindah kita, tersendat, dan syaitan duduk ke atas dada kita ke apa, tak kasih kita bersatu, maka kita tidak dapat bergerak. Kerana mindah kita tidak bercantum dengan roh kita. Kerana itu tidak kita dapat menguruskan hidup kita. Jadi ingat, seperti Nabi Isa berkata, kan, kita tengok tu, sesudah roh dan mindah bersatu menjadi jiwa, mereka menguruskan hidup kita. Jadi mindah dengan roh mesti bersatu. Kalau tidak, kita tak boleh bergerak. Macam orang koma, orang tidur, orang pingsan, orang yang ditekan oleh syaitan, tak boleh bergerak. Pasal tidak bercantum dengan mindah. Tapi bila roh kita berkembang bercantum dengan mindah, baru dapat menguruskan hidup kita. Kerana mindah tu sebagai pilot, roh tu sebagai pesawat. Tanpa pilot, pesawat tu tak boleh terbang. Jadi semasa tidur, tadi semasa jaga, semasa tidur, maka seperti kita kata Allah memegang semasa kita tidur, maka Allah memegang mana? Tadi dia berkembang roh tu, bila nak tidur, dia mengecup balik, menjadi kecil. Dia tengok arrow tu, dia menjadi kecil semula. Kan? Jadi, kita punya roh tu mengecil semula ke sini. Itu pasal orang nak tidur, dia mesti kepala tu turun. Jadi apa terjadi bila roh mengecil, mindah kita pun terturun. Tadi roh naik bersatu bila kita terjaga. Bila kita tertidur, roh tu turun dan mindah terturun menjadi satu. Itu jiwa. Ingat baik sekali. Bila kita terjaga dan tidur, roh kita berkembang, dia naik bersatu dengan mindah. Bila kita tidur, roh kita mengecil, mindah kita pun turun kepada roh kita dan kita punya jiwa di sini. Di sini yang Allah pegang. Itu yang Allah berfirman, aku memegang jiwa orang yang sebelum matinya, waktu tidurnya, dan melepaskannya bila dia terjaga. Itu dia. Jadi di sini kita tengok mana. Tadi okey. Jadi terturun tu, jadi terturun roh kita dan mindah pun turun. Kita tengok mindah pun turun bersatu dengan roh kita menjadi jiwa. Jadi kalau kita tengok ini, kita boleh tengok orang tidur mesti kepala dia terturun. Tengok ni. Mesti terturun main kepala. Pasal apa terturun? Kerana bila kita nak tidur, kita perlu mengecil balik ke sini. Dan kita memindahkan turun. Cantum dengan jiwa, dengan roh kita menjadi jiwa di sini. Di sini yang Allah pegang. Allah pegang. Dan semasa sakaratul maut. Jadi ingat di waktu jaga, roh berkembang, bersatu dengan minda, kita boleh menguruskan hidup kita. Bila kita nak tidur, roh mengecil, minda terturun menjadi jiwa di sini. Bila kita jaga, roh membesar, bersatu dengan minda menjadi jiwa. Kita boleh mengurus hidup kita. Bila kita tidur, roh kita mengecil.
dan mindah turun menjadi jiwa dekat dengan kita meruh dekat dengan hati kita, di hulu hati kita, dekat dengan hulu hati kita. Di sini yang Allah pegang semasa kita tidur. Jiwa itu Allah pegang. Dan bila kita nak meninggal dunia, maka roh terlepas, roh dilepaskan. Bagaimana roh tu naik, kita tengok di sini. Dia naik dari hulu hati. Jadi dia memang tempatnya di hulu hati, dia naik. Dia masuk ke ruang di antara mata, dua mata tu ada ruang. Dan dalam ruang tu dia masuk ke dalam otak kita. Belakang dia keluar bila terbuka tingkap di sini. Tingkap ni di antara dua mata ini dipanggil dalam bahasa orang putih mata ketiga atau third eye terbuka. Maka roh terkeluar. Okey, tengok ni tu Allah berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat ketika hati menyesak sampai di kerongkong. Berarti dihantar kita. Roh kita sampai ke kerongkong. Lepas itu sesungguhnya apabila roh dicabut mata mengikut. Itu mata mengikut. Mereka takut hari yang pada berbolak balik hati dan pandangan. Mana mata terbalik, hati pun terbalik. Kita tengok di sini. Maka alangkah eloknya kalau semasa roh seorang itu dari kamu yang hampir mati sampai ke kerongkongnya. Bila kita nak sakaratul maut, kita biar roh dari hulu hati naik ke kerongkong. Sejuk, rasa sejuk. Kita tengok di sini. Dari sini naik ke kerongkong, rasa sejuk. Dan pergi ke tempat kedua mata ini. Sungguhnya apabila roh dikeluarkan mata mengikutnya. Pasal roh akan masuk di ruang sini. Dia ada ruang sini. Sign boleh tunjukkan kita masuk ke ruang ini. Roh masuk ke ruang ini. Masuk ke dalam otak kita. Di sini kita boleh tengok ni dulu. Itu yang ruang saya katakan, nampak tak? Jadi roh masuk tu di ruang ni. Jadi saintis, doktor tahu sini ada ruang. Kalau kita angkat air sembahyang, kita sedut masuk ke ruang tu. Itu ruanglah roh masuk daripada kita pergi kerongkong, masuk ke ruang ni, masuk ke dalam otak kita. Jadi kalau kita angkat sembahyang, kita sedut sampai ke dalam, itu masuk, itu ruang tu. Itu ruang yang roh masuk dan mata mengikutnya. Mata mengikutnya. Itu mereka takut hari padanya berbalik pandangan itu. Mata mengikut roh masuk ke dalam minda kita. Maka kita lihat mata mengikut. Jadi kalau kita balikkan semula, kita boleh tengok bagaimana mata mengikut. Tengok ya. Bila roh masuk ke ruang itu, mata mengikut. Tinggal mata putih. Jadi orang nak meninggal dunia, mata putih tinggal kerana mata putih itu mengikut roh. Kan? Jadi bila roh masuk ke ruang di antara mata tu, kedua mata, masuk ke dalam minda, maka mata mengikut roh tu tinggal mata putih. Jadi orang yang meninggal dunia selalu tinggal mata putih. Ya. Jadi kita boleh tengok ni satu gambar. Tengok dia tengah cakap ni. Tengok dahi dia nanti mulai bercahaya. Tengok. Tengok mata dia tu naik. Apa jadi? Boleh nampak tak saya? Boleh nampak, tapi kecil lah. Kenapa tak besar tak? Kan mata dia putih tinggal kan? Mana dia? Tengok dahi dia. Dahi dia tengok. Dah mulai bercahaya, tengok bercahaya nampak. Dahi dia nampak. Dia sudah rasa tu.
Dia rasa. Dia lihat roh dia masuk. Jadi dari dia naik dari kerongkong itu, dari kerongkong kita naik masuk ke mata sini, masuk ke dalam minda kita, dia keluar di sini. Kita tengok. Kita tengok ini, tengok keluar di dahi dia. Tengok dahi dia tengok dahi. Tengok mata, tengok tu, nampak cahaya kat dahi dia tu, mata ketiga tu. Tengok dahi dia tu. Jadi roh keluar di situ. Mana tadi? Jadi bila kita tengok ni mata ketiga dah terbuka, maka terkeluarlah roh. Terkeluar roh dan itu kita tengok terkeluar roh dan roh berjalan masuk ke pergi ke pintu alam barzakh. Dan kita tengok ini juga sakratul maut, masa roh berjalan ni kita tengok. Okey, tengok ni, dia pedai dah berkerut. Mata dia ternaik, habis. Jadi kita tengok lagi sekali.
Kita tengok lagi sekali. Nak onkan dia tu. Kan? Tak boleh. Tak boleh. Okey. Ya. Tengok dia pedai daripada tak berkerut menjadi berkerut. Tadi kita tengok dai yang itu dia bercahaya. Yang sini kita tengok dai dia berkerut. Mula-mula tak ada apa-apa, tengok. Tak ada apa-apa. Dah start mulai, nampak? Nampak dah mulai. Dah mulai. Dia dah rasa. Nampak. Nampak. Habis. Kita tengok lagi sekali. Mula-mula tak ada apa-apa, belakang dah mulai berkerut. Dia rasa makin berkerut lagi, makin terbuka ni. Makin dia dah tak boleh. Dia tengok ke atas, habis. Okey. Maka roh tu ditolak oleh gelombang nyawa. Pasal tenaga tu dengan roh. Bila roh dah keluar dengan tenaga tu dengan roh, maka roh tu ditolak, itu dipanggil sakaratul maut tu. Perjalanan itu dipanggil sakaratul maut. Ditolak oleh gelombang nyawa itu pergi ke pintu alam barzakh. Dan bila dia tengah sakaratul maut tu, dada dia bergoncang tu. Nafas dia berat dan sebagainya. Itu masa dia sakaratul maut tu, dia ruh sedang berjalan, ditolak oleh gelombang nyawa pergi ke pintu alam barzakh. Maka kita akan dengar sesuatu di halkum dia. Bunyi ger gitu kan, bunyi begitu. Itu yang dipanggil, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selagi dia tidak mengalami garah, sejenis bunyi dari kerongkongnya. Dan kita boleh tengok di sini, bunyi itu kalau kalian betul-betul dengar, boleh ini, dengar suara tu. Tengok dia dekat halkum dia tu, nampak? Itu baik garah. Bila itu berlaku, berarti minda ditolak keluar supaya menyusuli roh kita yang ada di pintu alam barzakh. Di pintu alam barzakh ini yang dipanggil gargara. Jadi bila berbunyi gargara tu sejenis bunyi dari kerongkong, maka bila bunyi ger tu berarti minda keluar. Minda hati keluar atau minda batin keluar. Minda batin kita keluar. Tadi roh, belakang bunyi gargara, minda batin, hati batin kita mengikut roh. Dan kita boleh tengok di sini. Tengok dahi dia. Ini dia tengah sakaratul maut, tengok dahi dia bercahaya tu. Ini sudah gargara, minda dia sudah keluar menyusuli roh dia yang tunggu di alam barzakh tu. Dahi dia dah bercahaya tu, terbuka. Jadi bila dia sakaratul maut tu, roh dia naik ke kerongkong, masuk ke saluran di antara kedua mata tu, dan mata itu mengikut roh masuk ke dalam minda kita, dalam kita punya akal, dan mata putih tinggal. Belakang tu kita punya roh berputar
maka terbuka mata ketiga, roh tu keluar. Belakang roh tu ditolak oleh gelombang nyawa sampai ke alam barzakh, tunggu di situ. Maka berbunyi garah dekat kita punya halkum, berarti ditolak keluar minda kita untuk menyusuli roh kita. Roh tanpa minda itu roh bela. Tak boleh buat apa-apa. Dia minda mesti mengikut, bersatu dengan roh menjadi jiwa. Tunggu di pintu alam barzakh. Dia boleh itu sudah terkeluar kita punya minda. Jadi bila dah terkeluar minda dan garara dan minda dah terkeluar, sekejap lagi pernafasan berhenti. Cardiac arrest, pernafasan berhenti. Jadi dia tring dah habis. Tring habis. Kita tengok habis. Dah tak ada lagi nadi, dah habis. Maka berarti pernafasan berhenti, nyawa ditarik. Di situ kita tengok nyawa ditarik, sama ada dari atas atau daripada bawah. Bila nyawa sudah ditarik, malaikat maut akan diserahi untuk mencabut nyawamu, akan mematikan kamu. Lepas yang tinggal tu jasad. Maka jasad tu kita kebumikan. Kita kebumikan. Jadi ringkasan ni, kita lahir, itulah kita menjalankan lakonan kita dalam pentas ilahi. Kita dilahirkan dari alam azali, turun, roh kita masuk ke jasad bayi ini dan kita mulai berlakon. Itu jasad itu sebagai baju lah, baju. Dan bila baju itu dah rosak, maka keluarlah jiwa kita kembali kepada alam barzakh. Sedangkan di hadapan mereka ada alam barzakh. Hingga mereka tinggal tetap pada hingga hari mereka dibangkitkan semula. Dan demi sesungguhnya kamu tetap datang kepada kami pada hari kiamat dengan bersendirian. Sebagaimana kami jadikan kamu pada mulanya dan kamu tinggal di belakang kamu apa yang telah kami kurniakan kepada kamu. Di sini saya nak terangkan. Kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang telah kami kurniakan. Jadi apa yang bersangkut paut dengan dunia, kita akan tinggalkan. Termasuk memori. Kita tinggalkan. Itu pasal banyak orang seniwati, seniman, biduanita dan sebagainya meninggal dunia. Memori mereka masih ada di dunia. Pasal memori mereka tertinggal. Memori Piramli dalam video, dalam tape, dalam filem, Saloma, semua. Memori mereka tertinggal. Suara mereka tertinggal dan sebagainya. Apa yang Allah kurniakan, sudah kamu tinggalkan belakang kamu apa telah kami kurniakan kepada kamu, termasuk memori. Jadi bila kita masuk alam barzakh, kita tak bawa memori. Jadi tidak berlanjutan senario di dalam alam dunia ni ke alam barzakh. Tidak ada kesambungan. Kalau tidak habis perang dunia pertama, bersambung ke alam barzakh. Perang dunia kedua tidak habis, bergaduh di antara suami isteri, mak mertua, bersambung di alam barzakh. Kan? Pergaduhan komunis bersambung di alam barzakh. Tapi ini semua tertinggal dan tak ada lagi memori. Jadi di alam barzakh kita rehat, jiwa kita rehat, menunggu hari kebangkitan. Tidak ada lagi salat, tidak ada lagi puasa, tidak ada lagi syariah di sana. Berehat.
Okey. Jadi itu, ingat itu. Dan demi sesungguhnya telah putuslah perhubungan antara kamu. Dah tak ada lagi adik-beradik, mak bapak, nenek, mereka tak ada lagi. Jiwa yang di alam barzakh umur 33 semua. Umur 33. Dan tidak ada lagi nama kita pun tertinggal di dunia ini. Tidak dibawa di sana. Semua tertinggal. Perhubungan antara kamu sudah putus. Tak ada lagi. Hilang lenyap daripada kamu. Apa-apa dahulu kamu anggap dan sifatkan. Semua lenyap. Jiwa kita masuk dalam barzakh, rehat, menunggu hari kebangkitan. Itu di antara yang saya nak sampaikan tentang diri kita ini, minda ataupun hati batin, roh, jasad dan nyawa. Itu lebih kurang yang saya nak sampaikan. Jadi balik kepada Bayu.